Ulang balik panas. Baik. Terus pergi kepada perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang membatalkan wudu. Apa maksudnya? Apabila berlaku kepada kita buat perkara-perkara yang kita akan sebut selepas daripada ini, maka wudu yang kita ambil sebelum daripada itu dikira batal. Apa maksud batal? Maka batallah ia kena ulang ataupun kena ambil semula wudu yang lain. Itu maksudnya. Baik. Dan apabila batal wudu ni, tak bolehlah kita nak buat ibadat-ibadat yang memerlukan kepada wudu. Antara solat, antara baca Quran, menyentuh Al-Quran, bukan baca, menyentuh atau memegang Al-Quran. Sebab baca Quran tak ada wudu tak apa. Baca tak apa. Kenapa baca tak apa? Sebab kita baca dulu. Pegang mushaf Al-Quran baru tak boleh. Pegang mushaf. Apa maksud mushaf? Buku tu dah. Quran tu. Itu Quran, mushaf. Sebab kalau kita sebut pegang Quran, pegang orang hafal Quran, pegang Quran juga. Sebab dia hafal Quran. Ataupun pegang handphone ada Quran, pegang Quran juga. Apa dia? Tafsir Quran, pegang Quran juga. Ni tak pegang mushaf Quran. Maksud mushaf adalah sebuah kitab Al-Quran sendiri. Apa dia yang menyebabkan batal wudu? Pertama, setiap sesuatu yang keluar dari salah satu dua kemaluan, depan ataupun belakang, sama ada kubur maupun dubur, adalah membatalkan wudu. Adalah membatalkan wudu. Pertama, air kencing. Air kencing membatalkan wudu. Yang kedua, dahi. Dasarkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Au jaa ahadun minkum minal ghaib." Atau salah seorang daripada kamu datang dari tempat buang air. Yang ketiga kentut ataupun keluar angin. Berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Faqala Rasulullah min Hadramaut, mal hadith ya Abu Hurairah? Qala kusa'un aw duratun. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima salat yang dikerjakan oleh salah seorang kamu jika dia masih berhadas sehinggalah berwuduk terlebih dahulu, katanya. Maka salah seorang lelaki daripada Hadramaut, tempat di Saudiah, tak jauh daripada Mekah. Bukan tak jauh juga. Apakah yang dimaksudkan dengan hadas itu, wahai Abu Hurairah? Dia ini tanya kepada Abu Hurairah. Mereka kata kata-kata ni, kata-kata Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah jawab, kentut atau membuang air besar. Itu yang dimaksudkan dengan hadas. Hadas. Hadis lagi daripada Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang antara kamu merasa ada sesuatu di dalam perut, kita sebut apa, perut keroncong. Tak ada istilah. Kita berasa, kata macam mana, kita berasa ada ni dalam perut gelap-gelap apa. Itu tak rasa lagi tu. Baik. Ataupun bunyi gokrak perut, bunyi keroncong, kita kata apa ni,
Kemudian dia bimbang sama ada keluar atau tidak. Keluar atau tidak, keluar atau tidak. Maka janganlah dia keluar daripada masjid. Orang kata, jangan berhenti salat lah. Itu maksud jangan keluar daripada masjid. Sehingga dia benar-benar mendengar bunyi kentut atau mencium baunya. Kalau dah bau busuk tu confirm lah tu. Ataupun dah bunyi gedebu keluar tu memang confirm lah tu. Dan sebenarnya ada juga cakap para ahli menyatakan bahawa maknanya di sini kita yakin dia keluar. Yakin keluar angin daripada punggung kita. Yakin. Tidak kata nak bau busuk ataupun nak bunyi bau beyak gitu sekali. Tak, maknanya yakin. Sebab yang dikatakan ini kadang-kadang kita kadang-kadang kita terasa kita keluar ni macam keluar. Kalau kita rasa dia shock gitu tak payah. Maknanya tak masalah. Hak mana kita yakin betul dia dah keluar, maka hak itulah hak boleh membatalkan wuduk itu sendiri. Mendengar suara kentut atau mencium baunya bukanlah syarat utama. Maka bunyi bau sekali ataupun bau busuk bukanlah syarat utama. Tapi maksud dari semua ini adalah adanya keyakinan tentang keluar sesuatu daripada yakin. Daripada kedua-dua jalan. Kenapa saya sebut dua jalan? Orang lelaki satu jalan, orang perempuan dua jalan. Depan pun ada kemungkinan keluar angin bagi orang perempuan. Maka pun membatalkan ini. Pun membatalkan pun. Orang lelaki tak ada tu depan keluar angin. Itu ada. Ada bakna. Baik. Yang seterusnya yang ketiga, yang keempat, 5 dan 6, keluarnya mani, keluarnya mazi dan keluarnya wadi. Dan Nabi SAW menyebut berkenaan yang mazi, fihi wudu, maka apabila keluarnya mazi seseorang itu diwajibkan berwudu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ammal maniyu فهو الذي منه الغسل وأما المذي والودي فقال أغسل ذكرك أو مذاكرك وتوضأ وضوءك للصلاة." Keluarnya air mani mewajibkan mandi. Manakala keluarnya mazi dan wadi diwajibkan membasuh kemaluanmu dan tempat sekitarnya. Kemudian berwuduklah seperti mana kamu berwuduk ketika hendak mengerjakan salat. Ketika hendak mengerjakan salat. Itu perkara pertama. Keluar daripada dua jalan kemaluan, kubul dan dubur. Membatalkan wuduk. Dan perkara yang disebut tadi apa yang keluar daripada. Yang kedua, perkara juga yang membatalkan wuduk, tidur lena hingga tidak sedarkan diri. Tidur lena hingga tak sedar diri. Di samping duduk tidak meletak. Apa maksud tak sedar mana? Tak sedar. Kadang-kadang kita tidur sandar, tutup mata, dia macam tidur tapi sedar lagi. Lagi tak sedar orang cakap, kita sedar lagi. Orang kata apa? Tidur-tidur ayam. Tidur-tidur ayam. Maka tidur-tidur ayam tidak membatalkan wuduk. Tapi kalau duduk tu siap tengkuh, tidak ayam, itu lembu juga. Maka itu membatalkan wuduk. Membatalkan wuduk. Dengan erti kata lain, tidur yang bergoyang-goyang ketika hendak duduk, ketika duduk adalah membatalkan wuduk. Duduk tapi tidur gitu sekali. Dalilnya hadis Safwan bin Asad radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safara alla nanzi'a خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنبه لكن من غائب وبول ونوم. Rasulullah SAW
Rasulullah SAW menyuruh kami jika dalam keadaan musafir supaya tidak menanggalkan kasut selama 3 hari 3 malam. Kasut, apa ni, buku kita ni dia letak kasut. Tapi kata Islam itu khuf. Kita dah belajar keberkenaan dengan khuf. Belajar cara sapu di atas khuf ni. Sebab menyapu di atas khuf sama juga dengan stocking. Apa tu tempoh dia selama 3 hari. Dalam hadis ini sebut ni. Mana kata dalam keadaan musafir supaya tidak menanggalkan khuf ataupun kasut selama 3 hari 3 malam kecuali apabila junub. Kalau junub tahu jelas sebab junub nak kena mandi. Batal wuduk boleh ambil wuduk sahaja. Mungkin kita ni sebut kasut menunjukkan kepada memang ke kasut payah nak tangan. Saya tengok keadaan ni seumpama orang kita yang apa pasukan keselamatan, askar, polis dan sebagainya. Pakai boot sampai lutut. Dok tinggi dengan itu lebih utama lagi susah nak dibuka. Maka dibolehkan juga sapu di atas. Tetapi apabila membuang air besar, buanglah air kecil. Tetapi apabila membuang air besar, buang air kecil dan tidur yang lena, maka tidak perlu menanggalkan kasut berkenaan. Tak perlu tanda kasut. Mana sapu saja. Kita belajar itu. Jika seseorang itu tidur dalam keadaan yang menetap dan tidak goyang ke arah kiri dan kanan semasa duduk, maka wuduknya tidak batal. Tak batal. Inilah yang dimaksudkan dengan hadis Anas radhiyallahu anhu, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khufafana 3 ayyam wa layalin illa min janabah lakin min ghaib wa bawl wa nawm. Makna lain. Hadis ini dibawa mata sama. Ada satu hadis berkenaan dengan perkara ini bahawa sahabat-sahabat Rasulullah SAW sering menunggu waktu Isya hingga larut malam. Solat zaman Nabi SAW, biasa Nabi datang waktu Isya ni lama. Lama Isya. Lama antara mana sehingga mereka tertidur dalam keadaan duduk. Hingga kepala mereka terayun ke kiri dan kanan, kemudiannya mereka terus mengerjakan solat tanpa berwuduk terlebih dahulu. Nabi datang, azan iqamah terus dia solat tanpa ambil wuduk. Ini dalil pada perkara ini. Jangan tidur letak, tak boleh. Tidur dalam keadaan duduk. Sedangkan lafaz at-Tirmidzi yang diriwayatkan daripada Syu'bah berbunyi, "Kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-'isha wal-akhirah. Yantaziruna al-'isha al-akhirah hatta tahfiqa ru'usahum, thumma yusalluna wa la yatawadda'un." Aku pernah menyaksikan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur lena, tidur. Yantaziruna al-'isha hatta tahfiqa ru'usahum, sehingga dengar suara maut berdengkur tadi. Begitu pula disebut di sini. Mereka kemudian terus bangun dan mengerjakan solat tanpa berwuduk terlebih dahulu. Mana kata kalau dalam keadaan duduk, walaupun tidur lena tidak membatalkan. Tapi kalau duduk baring, tidur lena batal. Tapi kalau baring sekadar tidur ayam tak batal. Baring sekadar kita tidur ayam tidak batal. Baring yang memang tidur lena batal. Duduk tidur lena pun tak batal. Yang dimaksudkan daripada ini. Baik. Dan Ibnu Mubarak menambah, inilah pendapat kami jika mereka tidur dalam keadaan duduk. Kalau duduk tak. Tapi janganlah duduk sampai
Budak-budak lah saya perlu tengok. Ni kat sekolah-sekolah asrama. Ni hari Jumaat lah. Sekolah asrama boleh tengok budak-budak. Dia pergi sembahyang dekat masjid. Duduk. Tapi dia tidur sampai kepala tu boleh rapat ke lantai. Macam mana dia buat tu tak berheran. Dia duduk tapi dia tidur sampai kepala cecah. Kepala dia cecah ke lantai. Apa ni pomol dia tu rapat. Semua dia buat tak tahu lah terbaik apa. Budak-budak asrama. Ya Allah. Kalau begitu batal lah. Sebab bukan dikira duduk lagi tu. Kalau dalam kitab-kitab kuning lama, lagilah dia mengatakan bahawa batal. Pun dilincang kalau orang gemuk. Facebook kalau orang gemuk, saya pernah heran juga. Kalau orang gemuk tidur, macam mana dia sebut? Kalau orang gemuk tak batal, orang kurus batal. Saya ingat. Saya tak jumpa dalil sebenarnya, tapi disebut dalam kitab. Sebab dia kata kalau orang gemuk dia duduk, jadi kontuk dia tu tak keluar tau. Apa? Kentut. Memang tak keluar. Ditulis lagi tapi tak ada. Tapi kalau orang kurus dia kata dia duduk pun kalau kentut keluar. Jadi orang kurus dia tu sekali dia kitab disebut. Orang kurus duduk tak boleh. Tapi dari segi kitab kita ni tidak sebut gitu. Pasti dia nak kurus apa asal duduk tak batal. Asal duduk tak batal. Baik. Yang ketiga, hilang akal. Hilang akal. Sama ada disebabkan gila, pengsan, mabuk atau kerana minum ubatan tanpa mengira kadarnya sedikit ataupun banyak, dan tanpa mengira duduk dalam keadaan menetap ataupun tidak. Keadaan yang menghilangkan waras akal. Ada mabuk ubat lah. Ataupun kalau budak-budak sekarang lagi kan, pelan kuda seko kuda ataupun apa lagi, air sabu dan sebagainya. Dia menghilangkan akal, menghilangkan kewarasan akal. Jadi apabila hilang waras akal, maka wudu batal. Ataupun kita minum ubat, maka ubat biasanya ubat kuat ni ubat mati. Dan ubat sesemu. Ubat apa lagi? Apabila tak sedar tu maknanya batal. Batal. Sebab hilangnya kesedaran yang lantaran minum ubatan lebih teruk berbanding ketika tidur. Tidur ni kalau orang kejut sedar. Tapi kalau mabuk kerana ubat ni, hilang kesan ubat baru nak sedar. Atau kesan dadah baru nak sedar. Inilah pendapat yang disepakati oleh para alim ulama. Yang keempat, menyentuh kemaluan tanpa lapis. Yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan tanpa lapis. Kenapa disebut menyentuh kemaluan tanpa lapis? Sebab dia membatalkan wudu apabila tak berlapis. Tapi adakah kalau dengan berlapis boleh kita pegang kemaluan orang lain? Agak kita. Kita tak apa salah. Boleh kita pegang kemaluan orang lain dalam keadaan berlapis? Jawabnya tak boleh. Sebab dia adalah aurat. Itu sebab dia tak boleh kita sentuh orang perempuan walaupun perempuan ajnabi, walaupun kita sentuh dia dalam dalam pakaian. Dia pakai baju, kita cuik dia. Tak boleh. Sebab itu adalah aurat. Ni dia bincang. Depan lagi dia bincang berkenaan dengan aurat. Dia bincang dengan aurat. Kalau sekiranya itu aurat, tak boleh tengok dan tak boleh sentuh. Tak boleh tengok dan tak boleh sentuh walaupun berlapis. Itu sebab dalam masalah wuduk ni dia sebut berlapis tak batal wuduk. Berlapis tak batal wuduk.
Tapi dalam masalah sentuh, berarti pun tak boleh pegang orang lain. Kalau sekiranya itu orang. Dalilnya hadis Yasrah binti Safwan radhiyallahu anha. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مسح ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memegang kemaluannya fala yusalli hatta yatawadda, maka janganlah dia solat sehingga dia berwudu terlebih dahulu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmizi, beliau menganggapnya sebagai hadis sahih. Al-Bukhari berkata hadis ini merupakan yang paling sahih dalam masalah ini. Ia diriwayatkan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan ramai lagi. Abu Daud berkata, aku pernah berkata kepada Ahmad, hadis Yasrah bukanlah hadis sahih. Maka Ahmad menjawab, tidak, dia adalah hadis sahih. Mengikut riwayat Ahmad bin Nasa'i dan Basrah bahawa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wa yatawadda man massaha dzakarahu, hendaklah berwudu seseorang yang menyentuh kemaluannya. Keterangan hadis ini merangkumi menyentuh kemaluannya sendiri dan kemaluan orang lain, di mana kedua-duanya sama membatalkan wudu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man afdha bi yadihi ila zakarin laysa dunahu sitr faqad wajaba alaihi wudu. Sesiapa yang menyentuh tangannya ke arah kemaluan tanpa wujud sebarang lapik atau penghalang, maka wajib ke atasnya berwudu. Baik. Kenapa tuan kita ni banyak bawa begitu sekali dalil batalnya apabila pegang kemaluan? Sebab di sana ada pendapat nyatakan bahawa seingat saya daripada mazhab Hanbali. Kalau tak Hanbali, Hanafi. Maaf kalau saya salah. Yang nyatakan bahawa kalau pegang kemaluan tak batal wudu. Sebab dia bincang banyak. Tapi dia tak nyata dalam kitab ni tersebut siapa yang sebut. Tapi itu pun saya lupa daripada Ahmad ke Hanafi. Saya lebih kuat saya Ahmad. Sebab dia kata apa beza kemaluan dengan telinga? Ada anggota lain. Sebab semuanya anggota badan. Dah. Kalau lah pegang kemaluan bak batal, pegang tangan tu batal juga, pegang kaki batal juga. Apa beza kemaluan dengan kaki, dengan telinga, dengan hidung, dengan sebab dia salah satu kaki daripada anggota badan. Ini apa dalil ataupun hujjah di pihak dia. Sebab dia menyatakan bahawa hadis tadi tak kuat. Contoh jangan pelik. Kalau ada orang kata tak batal wudu, memang ada pendapat yang menyatakan begitu. Tapi bila jawab, memang dia ada salah satu anggota badan, tapi pegang hidung tak ada apa-apa, pegang telinga tak ada apa-apa. Tapi kalau pegang bulu, dia nak terbang. Itu sebab batal wudu. Batal faham tu. Siah tu. Sebut tuan-tuan tak semua pun ada. Boleh nyam Ustaz. Baik. Sebab menyentuh kemaluan dia ada kesan lain, maka dijawab oleh para ulama dan berdasarkan juga daripada hadis. Lagi lafaz daripada Asy-Syafi'i menyebut sebagai bukti bahawa idza afdha ahadukum ila zakarihi laysa bainaha wa bainahu syai'un falyatawadda. Jika seseorang di antara kamu menyentuh tangannya kepada kemaluan tanpa wujud sesuatu yang menjadi penghalang yang memisah antara tangan dengan kemaluan, maka hendaklah dia berwudu. Lagi hadis ayyuma rajulun man massa farjahu falyatawadda wa ayyuma imra'atin massat farjaha falyatawadda. Mana-mana lelaki yang menyentuh kemaluan maka hendaklah dia berwudu. Dan mana-mana perempuan yang menyentuh kemaluan maka hendaklah dia berwudu. Hanafi dia sebut juga. Saya ingat dia sebut. Sebaliknya mazhab Hanafi berpendapat menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Ini saya sebut tadi. Kerana hadis yang disebut daripada hadis At-Taw pun dia ada dalil dia.
anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rajulin yamussu zakarahu hal alaihi wudu faqala la innama huwa bid'atun minka. Salah seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai seseorang yang menuntut kemaluannya dengan berkata, adakah dia diwajibkan berwudu? Beliau menjawab, tidak, sebab dia adalah sebahagian daripada anggota tubuhmu sendiri. Maka mazhab Hanafi menyatakan bahawa pegang kemaluan tak batal wudu. Nah, maka kita tak ambillah pendapatnya. Kadang dia kata dia sorang-sorang kan, kenapa kita nak terima? Tuan-tuan, bukan Hanafi saja sorang-sorang. Kita Syafi'i pun ada pendapat kita yang sorang-sorang. Jangan sedap kata kita tak terima ni, dapat dia sorang, dia kata begitu, kita ijma' ulama kan. Jangan, kita dalam Syafi'i sendiri pun banyak yang tidak bersama dengan ijma'. Bukan banyaklah ada. Ada pendapat-pendapat ataupun hukum yang dalam kita mazhab Syafi'i yang tidak bersama dengan ijma'. Kita sama-sama. Syafi'i sama-sama. Antaranya apa? Antaranya bab tidak boleh memberikan anak apabila kurang daripada 6 bulan. Lahir anak tersebut. Di Syafi'i sama-sama. Dan juga apa lagi? Allahu subhanahu. Ada beberapa perkara satu lagi. Hak tadi tak kuat sangat. Hak paling kuat apabila Imam Syafi'i menyatakan bahawa harus bagi seorang bapa biologi mengahwini anak dia yang lahir di luar nikah. Seorang lelaki dan zina waliyahzubillah dapat anak tanpa ikatan perkahwinan. Anak dia ni bapa biologi lah dengan bapa. Dan dalam mazhab Syafi'i dan Imam Syafi'i sendiri berkata bahawa halal nikah antara. Ini Imam Syafi'i seorang. Ini saya suka sebutan ni. Masa Imam Syafi'i seorang ni dapat ni. Orang lain kata tak boleh. Dan dia yang berhujah berkata tak, ikatan perkahwinan itu betul lah. Tapi kalaulah sekiranya hak apa? Kerana sebab penyusuan pun dah tak boleh. Kan? Seseorang ni apabila dia menyusu kepada seorang ibu, maka dia jadi anak susuan. Anak susuan haram nikah. Kalaulah dengan sebab susuan pun dah haram nikah, takkanlah anak biologi. Ya memanglah dia tak kahwin, tapi ni anak biologi dia. Harus nikah. Ini Imam Syafi'i seorang yang dapat. Ada seorang yang dapat. Maka kita janganlah berdada-dada kononnya. Tak boleh terima dapat. Masing-masing ada pendirian masing-masing. Para ahli ulama dia ada pendirian dia masing-masing. Dan kebenaran tidak berkumpul pada seorang. Kebenaran tidak terkumpul semuanya pada seorang kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau di kalangan para ahli ulama ada saja benda yang mungkin ada menjadi kekurangan baginya. Dia nampak macam semua. Baik. Selesai bab perkara yang membatalkan wudu. Maka berapa benda tadi? 4 benda. Menyentuh kemaluan tanpa lapis, hilang akal, tidur lena hingga tidak sedarkan wudu, dan keluar sesuatu daripada kubur dan tubuh. Yang seterusnya beberapa perkara yang tidak membatalkan wudu. Di sini kami menguraikan perkara yang didakwa sebagian orang sebagai membatalkan wudu. Sebahagian orang kata ini perkara membatalkan wudu. Tuan-tuan kena berlapan dada ni, kita bukan nak bawa sesuatu yang menjadi
pertentangan dalam masyarakat. Tidak. Tuan kita dibawa secara ilmiah. Secara ilmiah. Untuk kita tengok dan kita nilai sendiri. Nak pakai, tak ada masalah. Tak nak pakai, kalau kita terima pakai dapat selama sebelum daripada ni pun tak ada masalah. Sebab masing-masing ada pendapat masing-masing. Masing-masing ada pendapat masing-masing. Dan pendapat masing-masing dia bertanggungjawab dengan pendapatnya. Tak ada siapa yang salah. Jadi antara benda ni, saya sebut awal-awal ni, dia sebut, dia kata menyentuh perempuan tanpa penghalang tidak membatalkan. Ni tuan-tuan kawan kita, dia daripada dulu lagi gaduh masalah sekarang. Hak kata batal, hak kata tak batal, gitu dan begini, bergaduh. Dah, Allah Rabbi. Gaduh ni kerana masalah fanatik. Fanatik orang kemudian, kalau kita sekarang ni, di kalangan pemimpin, tak ada apa. Di kalangan orang gaduh, kalau menyokong, ada akak dia pidana. Kalau pemimpin itu minum air kopi sama dia, tak ada masalah apa. Kita juga. Jadi, mereka faham bahawa ini suatu apa? Masing-masing dengan hujah masing-masing. Dan mereka berpegang dengan hujah. Dan kalau kita ni bawa berdasarkan daripada nas-nas yang dia yakin nas itu adalah kuat. Antaranya apa? Dia kata berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaha wa huwa sha'imun wa qala inna al-qiblata la tunqisu al-wudu' wa la tuflitu as-sha'im. Rasulullah SAW pernah cium Aisyah. Ketika tak kala beliau ketika itu sedang berpuasa, Nabi puasa. Beliau memberi alasan di atas tindakannya itu dengan bersabda, sesungguhnya ciuman tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan puasa. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawai. Manakala Al-Bazzar pula meriwayatkan dengan sanad yang baik. Abdul Haq berkata, setakat ini saya tidak melihat hadis ini tidak memiliki kecacatan sehingga ia mesti diabaikan. Tamat. Hadis yang dulu yang memberi dalil bahawa sentuh dengan perempuan tidak batal. Ana Aisyah radhiyallahu anha faqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذات ليلة من الفراش فالتمسته فتوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما موصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمطاعتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Satu malam faqattu. Satu malam kata Aisyah, aku sedang Nabi tak ada. Malam tu Nabi tidur sama dengan Aisyah. Tiba-tiba Nabi hilang, tak ada tidur dengan aku. Maka aku meraba-raba cari Rasulullah mana? Malam gelap, tak ada lampu. Meraba-raba. Apa ni? Faltamastuhu فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهو منصوبتان. Aku raba-raba tu kena pegang kaki Rasulullah yang tengah duduk solat, yang kaki dia tengah duduk. Apa? Kaki bila sujud, kaki dia begini. Kaki dua-dua begini. Nabi tengah sujud ni kata aku pegang tapak kaki Nabi. Aku pegang tapak kaki Nabi yang Nabi tengah duduk sujud sembahyang solat. Katanya Aisyah. Wa huwa yaqul, dan dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghadabika min sakhatik, di doa Nabi semasa sujud. Wa a'udzubika min fa'atik min 'uqubatik wa a'udzubika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Apa yang dibawa daripada hadis ini? Kalau sekiranya batal untuk sentuh laki perempuan, maka Nabi akan berhentilah solat. Sebab Aisyah pegang kaki dia. Mungkin dia kata, kok pegang pula kaki aku batal.
Tapi Nabi tak berhenti solat, bahkan Nabi teruskan solat sampai habis. Dan Aisyah dengar Nabi doa semasa Nabi dalam keadaan sujud. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Anna Nabi pun daripada Aisyah. Ini semua daripada Aisyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'ihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda'. Nabi SAW pernah mencium salah seorang isterinya lalu pergi solat tanpa berwudu. Nabi nak pergi masjid, cium isteri dia, pergi sana. Yang ketiga, bagi yang mengatakan bahawa batal juga, dia menganggarkan bahawa Nabi selepas tu gali wudu. Nabi masa Aisyah pegang itu kain ada kain lapis. Itu semua adalah anggapan yang tidak disebut di dalam hadis. Kalau nak bahas dari segi ilmiah, ini kita bahas dari segi ilmiah, ini bukan nak gaduh. Dah memang nak pegang batal. Dah kita pegang tak batal. Rasa batal dia ambil wudu. Itu je. Tak ada nak gaduh apa. Oh kita ni tak boleh nak gaduh tak ada lagi. Allah Rabbi. Dapatkan banyak. Hari-hari kita bersedekah. Dengan diri kita sendiri kita bersedekah. Maka mamak kau maka tonggang. Maka mamak kau tonggang. Dan itu juga. Salah kalau kita makan tonggang tak salah. Maka mamak kau tak salah. Hujah biasa. Tak salah. Jangan makan pasir itu amal. Saya makan pasir. Baik. Lagi hadis. Pun daripada Aisyah, kuntu anamu baina yaday an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa rijlayya fi qiblatihi fa idza sajada ghamadani faqadtu rijlayya. Aku tidur di hadapan Nabi SAW. Ini hadis masyhur. Sedangkan kedua-dua kakiku melintang ke al-qiblah. Rumah Nabi tak macam rumah kita dia boleh main bola. Rumah Nabi ni sempit. Situlah tidur, situlah Nabi salat. Dan apabila Nabi solat tu, kaki Aisyah melintang depan dia. Melintang depan tempat sujud. Sempitnya rumah Nabi SAW. Di mana beliau ingin bersujud, dan jika hendak sujud, beliau menggeletik kaki aku yang menyebabkan aku suka baik kaki aku Nabi sujud. Jadi kalau batal itu, macam mana Nabi boleh pegang kaki aku? Hadis yang kedua boleh, yang keempat. Dah gitu lah, macam mana? Kalau pelik, kalau budak tua. Menurut riwayat lain lagi, fa'idha arada an yasjuda wa maza rijlayya. Dan apabila hendak sujud, beliau menjadi kaki yang sama. Ada yang kata. Maka ini beberapa hadis yang menerangkan bahawa tak batal wudu. Yang hak belah kata batal wudu berdalilkan kepada ayat Al-Quran. Sebab ayat Al-Quran kita Syafi'i itu kata batal. Saya tahu. Dengan berdasarkan daripada ayat Al-Quran. Apa? Allah SWT. Hukum ayat. Apa itu? Dalam ayat tersebut bahawa sentuh perempuan. Menyentuh perempuan. Allah perempuan. Tapi sentuh perempuan itu sentuh perempuan dalam ayat Al-Quran itu ditafsirkan oleh mufassirin dengan berbagai macam. Dan lebih kuatnya menyatakan sentuh di situ maknanya sentuh macam kita kata, aku tak pernah sentuh perempuan. Apa maksud benda? Apa maksud aku tak pernah sentuh perempuan? Maknanya tak pernah setuju. Lagi kata lebih jelas, tak pernah setuju. Maka sentuh dalam Al-Quran ini dia ditafsirkan oleh mufassirin dengan bersetubuh bahawa batal.
Tapi dalam mazhab Syafi'i dah kata sentuh mana? Masah. La masah. Sentuh. Kalau sentuh gitu maka sentuh batal. Sebab dengan dalil itu juga yang dipegang oleh kita di kalangan kita mazhab Syafi'i bahawa sentuh perempuan batal. Dengan andaian hati-hati ini dia jawab dah. Dia kata hak Nabi pegang tu kaki dia berlapik, hak Nabi cium tu dia pergi ambil sembahyang sebelum nak pergi. Tapi para alim yang menyatakan yang pegang bahawa tak batal, dia kata itu sekadar kamu beranggaran sebegitu. Kamu anggap saja berlapik. Dalam mata hadis tak sebut berlapik, dalam mata hadis tak sebut Nabi ambil wudu lepas tu. Dan hadis-hadis ini semua dari segi martabat adalah kuat. Jadi ini dua pendapat yang kuat. Hak mana nak pegang. Dah penting sekali tak payah tukar mazhab. Saya sebut ni bagian ni musim haji. Dulu saya tak ada sekarang tu. Dulu dia kata nak pergi buat haji ni sekiranya nak tak batal wudu kena tukar mazhab. Mazhab Hanafi. Sebab orang Hanafi tak batal. Apabila nak tukar mazhab jadi masalah juga. Bila niat nak tukar mazhab? Bila nak niat tukar? Niat tukar mazhab bila? Bincanglah dia kata masa nak masuk Masjidil Haram. Maka kita tukarlah mazhab. Jawab seorang dia kata tengah jalan nak pergi tu bertepuh lalu apa ni? Dia kata tahu ni. Kebiasaan. Dia kata, masa nak keluar hotel kita tukar ni. Dia kata. Tapi, jawab pada seorang. Masa naik ini, dalam lift tu tepuh dengan perempuan. Macam mana? Berbincang lagi dah. Masa nak keluar bilik ni. Tak sudah berbincang. Tak ada tentang masalah tukar mazhab ni, tak ada. Hak mana kita tahu bahawa ia ada pendapat daripada mana-mana para ahli ulama. Kita nak pakai, boleh pakai. Dalilnya apa? Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikr, orang yang lebih alim, sekiranya kamu tak tahu. Siapa alim? Apa ni ya? Mazhab Pak ni ke orang mana? Dan imam-imam yang ada dalam mazhab Pak tu semua imam kita, bukannya Syafi'i dia imam kita. Boleh orang Melayu dia rasa Syafi'i dia masuk surga tu. Boleh kita terima mana. Dan tak ada nak tukar mazhab, tak ada. Tidak ada. Bahkan di kalangan para sahabat sendiri pun banyak pendapat. Ibnu Mas'ud kadang kata lain. Datang Ibnu Umar kan. Tak belum jadi di kalangan mereka. Masing-masing berpendapat dan mereka berpegang dengan pendapat masing-masing. Kita orang tak tahu apa ni, dah ustaz ngajar gitu dengan ikut, kita aman. Kecuali kita belajar, maka kita faham satu perkara. Dan kadang-kadang kata kalau dalam kalau nak ikut pendapat daripada Hanafi, maka kita kena belajar, kita kena faham dalil apa yang mereka kata. Okeylah, baguslah. Tapi soalan saya nak tanya, yang kamu beramal dengan Syafi'i Islam ni tahu ke? Dalil apa yang Syafi'i kata begitu? Kitab Syafi'i mana hak tersebut? Kitab Syafi'i itu tak tahu. Sebut nama Al-Um, kitab apa Al-Um? Kitab sama Syafi'i Al-Um. Maknanya tak perlu belajar detail. Kalau kita nak ambil pendapat daripada mazhab lain, tak perlu belajar detail. Sekadar tahu cukup. Kadang-kadang kita orang apa tak tahu nak detail gitu. Ada guru saya sebut dulu kata sekadar nak kata, kalau orang tanya kamu beramal dia apa? Sebab ustaz tu bagi tahu. Aku tak tahu lebih, kamu pergi tanya ustaz mesti. Cukup sekadar. Yang kita tahu maka kita boleh amal. Tak perlu nak belajar detail, nak buka kitab. Baru menazim, baru boleh nak amal. Selama ni ada pegang Syafi'i, tak ada belajar kitab mana pun dia pegang juga. So, ini masalah berlapan tadi. Dia jadi masalah ni apabila datang orang fanatik kemudian. Tinggal masing-masing menyebut bahawa aku seorang di waktu. Aku yang masuk surga. Orang tak masuk surga. Padahal di kalangan para ahli di kalangan contoh siapa dia?
Imam Syafi'i rahimahullah dengan Imam Ahmad bin Hanbal saling mengambil ilmu antara mereka. Dan mereka berbincang antaranya masalah solat. Apabila seseorang meninggalkan solat, hukum dia apa? Imam Ahmad bin Hanbal begitu tegas. Sekali dia kata siapa tinggal solat, hukum dia kafir. Mana? Imam Syafi'i kata enggak. Dan mereka berbahas saling ambil. Sebab tu kita boleh tengok mazhab Syafi'i dengan Hanbali lebih kurang. Sebab dia hidup sezaman. Hidup sezaman. Hanafi itu jauh sikit, Malik pun jauh. Baik. Cuma dalam kita mengamalkan sesuatu perkara yang kita tahu dalam fiqh ni, jangan kita pula buat sesuatu keganjilan. Ini masalah masyarakat pula. Jangan kita suka buat suatu keganjilan yang menimbulkan isu dalam masyarakat. Kecuali orang kita dah faham, disokir. Antaranya sekarang ni masalah anjing. Saya tak setuju masalah ini. Saya tahu dan kita pun tahu mazhab Hanafi pun. Dan mazhab Syafi'i sendiri pun tak ketat. Tidaklah sebagaimana orang Melayu tu pegang ni. Orang Melayu ni sebut anjing tak boleh. Arab tak sebut anjing. Nah, kalau hak BABI itu lagi lah. Nak sebut pun tak boleh. Eja dulu. Pada masalah anjing, ada anjing buruan yang kita boleh makan hasil buruan dia tanpa disuruh. Ada. Dan anjing buruan itu boleh dibela. Pegang anjing tak ada masalah apa. Tak kata apabila pegangnya Allah patah tidak tu. Dari segi ilmiah lah. Tapi saya kata dalam masyarakat kita dah kita tak boleh. Kecuali para ustaz, para pak yang khusus bagi penerangan supaya orang kita faham, one day maka tak timbul lagi masalah. Itu sebab masalah hak budak seorang buat ada apa dia? Orang tu tak sedap. Ada bagus dia juga. Saya tak setuju tapi adalah bagus dia sikit. Sebab menimbulkan apa ni dia panggil awareness di kalangan orang Islam berkenaan perkara ni. Maka orang akan bertanya, macam mana ni gini, maka orang akan baca dan orang akan faham. Orang akan baca dan orang akan faham. Tapi saya dari segi dia nak buat, aku tak apa setuju lah. Mereka awalnya. Tapi dalam perkara yang buruk ni adalah benda yang baik yang berlaku. Dah. Atau baik. Yang kedua. Perkara yang kedua yang membatalkan wuduk. Apa ni? Perkara yang kedua yang tidak membatalkan wuduk. Keluar darah selain daripada kemaluan. Sama ada kerana luka, bekam, maupun restu. Tanpa mengira darah itu sedikit ataupun banyak. Keluar darah selain daripada kemaluan. Sebab memang saya pun pernah jumpa orang kata batal solat apabila luka ataupun keluar wudu, keluar darah. Keluar kita kata tak batal kecuali keluar daripada kemaluan, sama ada hadapan ataupun belakang. Maknanya orang buasi batal. Orang buasi keluar daripada apa ni lubur tu batal. Kaum muslimin, Hasan radhiyallahu anhu berkata, kaum muslimin tetap mengerjakan solat meskipun mereka dalam keadaan luka yang terkadang masih menitiskan darah. Hasan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa muslimin dulu masa perang walaupun badan mereka luka dan darah masih keluar, dia tetap mengerjakan solat. Maknanya tak batal wudu. Tak batal wudu. Dan Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata lagi, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah memicit jerawatnya hingga mengeluarkan darah, tetapi beliau tidak berwudu. Picit jerawat keluar darah tak berwudu. Ibnu Abu Awfa pernah meludahkan darah, tetapi beliau tetap mengerjakan salat. Sedangkan Umar bin Al-Khattab ahli salat
pernah mengerjakan solat dikala lukanya masih lagi mengalirkan darah. Apabila Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Begitu juga Ubad bin Bishr ditimpa anak panas sewaktu mengerjakan solat dan dia tetap meneruskan solatnya. Riwayat Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Al-Bukhari. Tak baca kalau keluar darah. Yang ketiga muntah. Yang ketiga pun perkara yang tidak membatalkan wudu adalah muntah. Sama ada memenuhi mulut berapa banyak maupun tidak, tetap tidak membatalkan wudu. Tidak terdapat satu hadis pun yang menyatakan bahawa muntah dapat membatalkan wudu. Tak batal. Tidak batal. Yang keempat makanan yang muntah bersama kerana Pak Hamzah. Ada soalan? Ya. Kemaluan? Bagus soalan. Disebut bahawa tidak batal apabila sebut kemaluan apa ni? Kemaluan apa? Haiwan, binatang. Tidak batal. Sebab yang membatalkan adalah anak Adam. Manusia sahaja. Haiwan tidak. Haiwan tidak membatalkan. Kecuali daripada manusia sahaja. Anak Adam. Ibn Adam. Tak batal, tak masalah. Kalau tidak, kalau makan, sup perbedu. Sup perbedu lah. Sup perbedu. قولوا هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله